Tahniah Datuk Seri kerana berjaya mengemudikan BN dan rakan-rakan dalam memenangi PRN Sabah kali ini. Apa erti kemenangan ini? Alhamdulillah, saya merafakkan syukur kepada kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas kemenangan yang diperolehi di dalam pilihan raya negeri Sabah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi negeri Sabah yang sekali lagi telah selepas 27 bulan memberikan kepercayaan semula kepada Barisan Nasional dan rakan-rakan di dalam gabungan rakyat Sabah bagi Sabah kembali gemilang dan menolak janji-janji yang tidak dapat ditunaikan sebelum ini. Namun kita merasakan bahawa kemenangan ini adalah satu kemenangan yang bukan hanya harus disyukuri, tetapi kita mesti menterjemahkan pembentukan sebuah kerajaan negeri yang baru atas semangat gabungan rakyat Sabah, di mana secara tidak resminya kita telah memperolehi 15 kursi untuk calon UMNO atas nama Barisan Nasional bagi mengemudi kerajaan negeri Sabah ini. Namun kita juga ada rakan-rakan lain di dalam gabungan rakyat Sabah, iaitu Bersatu, PBS dan STAR. Dan perundingan bukan hanya harus dilakukan di antara rakan-rakan dalam gabungan rakyat Sabah, tetapi kita harus berlapang dada dan berfikiran terbuka demi kepentingan rakyat Sabah. Kali ini kita menterjemahkan sepenuhnya autonomi yang diberikan kepada UMNO dan BN Sabah untuk mereka, iaitu adun-adun yang telah dipilih untuk menentukan siapakah yang akan diperkenankan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah bagi dipilih sebagai Ketua Menteri. Datuk Seri, PRN Sabah ini diadakan selepas berbagai cabaran dan ujian, termasuklah dalam keadaan kita menghadapi COVID. Datuk Seri sendiri berada di rumah, di kuarantin, tapi masih lagi berjaya memberi tunjuk ajar dan beri pandangan kepada jentera BN. So, apa pandangan Datuk Seri perkara ini? Ya, di dalam SOP yang telah ditentukan, saya mematuhi semua peraturan yang telah ditentukan. Namun saya telah 10 kali keluar dan masuk ke Sabah. Biarpun ketika ini saya sedang di kuarantin dan mengikut arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Namun saya telah terus bukan hanya memantau, melakukan follow through kepada semua gerak kerja yang dibuat oleh jentera UMNO dan Barisan Nasional. Saya juga telah turut melakukan micromanage. Ya, saya menguruskan secara terperinci, bukan hanya sekadar di 41 kursi Dewan Undangan Negeri yang telah diwakili calon-calonnya oleh Barisan Nasional. Namun pada waktu yang sama saya juga mengikuti semua pergerakan di peringkat PDM atau Pusat Daerah Mengundi bagi menentukan bahawa dalam situasi pertandingan 4 hingga 11 penjuru ini, kita memastikan bahawa pengundi putih yang menjadi stok kepada pengundi-pengundi kita harus dikenal pasti terlebih awal, dan ini jelas berhasil, di mana pengundi-pengundi
stok putih inilah yang telah memberikan kejayaan kepada kita, selain daripada sistem GOTV, Get Out the Waters, yang telah kita laksanakan di samping lain-lain strategi yang telah kita susun bagi memenangi pilihan raya negeri Sabah ini. Pasukan UMNO yang diketuai oleh Datuk Seri Bung dirasakan amat baru menerajui UMNO Sabah. Tetapi bagaimana Datuk Seri dapat membentuk mereka dan pasukan dalam memenangi PRN kali ini? Saya yakin Yang Berhormat Datuk Seri Bung Muhtaradin adalah merupakan permata yang belum digilap sepenuhnya. Dan kini jelas bahawa permata yang digilap itu telah memberikan sinar yang baik, bukan saja untuk kawasan di Lamak dan Kinabatangan, tetapi saya fikir sinar permata ini akan terus menyuluhi seluruh negeri Sabah. Dan tentunya Yang Berhormat Datuk Seri Bung Muhtaradin bukan orang baru dalam politik. Beliau pernah berada di dalam USNO dan kemudiannya bergelumak selama beberapa penggal sebagai Ketua UMNO Bahagian dan juga ahli parlimen. Dan apabila 22 daripada 25 ketua-ketua UMNO Bahagian meninggalkan parti, beliau bersama dengan 2 orang lagi ketua-ketua bahagian tetap bersama dengan parti. Saya memberikan penghargaan dan menilai dengan baik terhadap kesetiakawanan beliau, dan saya lebih mengutamakan setiakawan daripada faktor-faktor yang lain. Dan saya lihat Datuk Seri Bung Mohtar telah berjaya melakukan koordinasi di semua peringkat, iaitu di peringkat negeri, peringkat di bahagian Dewan Undangan Negeri dan juga PDM. Dan ini tentunya boleh dijadikan asas untuk beliau bagi diberikan kesempatan untuk menerajui pentadbiran negeri Sabah kelak. Jadi Datuk Seri menyebut pasal bagaimana Datuk Seri Bung mampu menerajui UMNO Sabah itu sendiri. Jadi selepas ini ialah pembentukan kerajaan negeri. So bagaimanakah dengan pelantikan Ketua Menteri Sabah yang baru ini? Saya telah meneliti Perlembagaan Negeri Sabah, iaitu Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sabah, di mana perkara 6.3 dalam Perlembagaan Negeri itu menyebutkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka akan mempersetujui Negeri Sabah, maksud saya Negeri Sabah, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sabah, perkara 6.3 dalam Perlembagaan Negeri yang menyebutkan bahawa TYT yang di-Pertua Negeri Sabah akan melantik seorang yang mempunyai majoriti yang paling banyak, iaitu command the biggest majority di dalam pilihan raya negeri yang diadakan. Kita tahu bahawa di dalam gabungan rakyat Sabah terdiri daripada gabungan 3 parti utama, iaitu BN, Bersatu, PBS dan STAR. Alhamdulillah, secara kebetulan Bersatu di dalam semua gabungan ini memperolehi kursi yang paling banyak. Dari segi kemunasabahan adalah lebih baik jika mana-mana parti dalam gabungan yang memperolehi kursi yang terbanyak diberikan mandat dan peluang untuk mengetuai kerajaan negeri setelah rundingan diadakan di kalangan parti-parti gabungan itu. Soalan terakhir ialah, bilakah Datuk Seri selesai kuarantin COVID-19 dan adakah Datuk Seri akan pergi balik ke Sabah untuk berjumpa dengan dan menghargai jentera BN? Kuarantin saya ini akan berakhir tepat jam 12.30 malam pada 28 hari bulan September ini, dan pada 29 hari bulan ini insya-Allah saya bebas untuk bergerak ke mana-mana, dan saya
fikir perbincangan yang telah saya adakan dengan Datuk Seri Bong dan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional Sabah bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional yang sedang berada di Kota Kinabalu. Dan saya tentunya akan mengadakan perbincangan dengan mereka sama ada saya perlu ke Kota Kinabalu ataupun mereka datang ke sini. Tujuan saya adalah untuk melaksanakan bahawa autonomi yang diberikan pada UMNO dan BN Sabah dilaksanakan sebagaimana aku janji saya bahawa biarlah orang Sabah, rakyat Sabah menentukan siapakah ketua menteri yang akan dilantik tanpa adanya telunjuk yang menunjuk seseorang itu sama ada daripada Kuala Lumpur atau daripada Putrajaya. Dan saya yakin kebijaksanaan ini yang harus diterjemahkan kerana biarlah orang Sabah sendiri menentukan siapakah ketua menteri yang baru yang bakal dilantik di kalangan adun-adun yang telah memenangi pilihan raya di negeri Sabah ini, insya-Allah. Terima kasih Datuk Seri. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan saya akhirnya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Bong Muhtaradin, adun-adun daripada Barisan Nasional, adun daripada Bersatu, PBS dan STAR. Saya harapkan berundinglah baik-baik agar seorang ketua menteri yang mendapat kesepakatan untuk menerajui pentadbiran negeri Sabah dapat dipilih dengan kesepakatan yang sebaik-baiknya, insya-Allah.